peperiksaan percubaan dari Johor. Ini tahun lepas 2021. Kita fokus kepada penyelesaian masalah saja. So, kamu boleh nampak agak banyak formula diberi di sini ya. So, ini sebagai rujukan jugalah nanti ya, kalau perlu. Okay. Kalau soalan dia tak melibatkan masalah tertentu, kita tak buat lah. Contohnya soalan macam ni, saya anggap ni soalan terus, tak perlu buat. Okay. So, kita tengok penyelesaian masalah saja. So, contohnya ini. Bila kita buat penyelesaian masalah, so yang penting ialah kita perlu fikir apa bab yang melibatkan soalan ini. So kita perlu tahu ini sebenarnya ialah bab bulatan. Okey, soalan 3. Diberi bahawa 256x 4096 ialah sebahagian daripada satu janjang geometri. Dan hasil tambah 4 sebutan pertama janjang itu ialah 85. Ini agak jelas. Ini ialah janjang, bab janjang. Okay, so ini penyelesaian masalah. Kita tengok. Okay, so cari nisbah sepunya dan sebutan pertamanya. Okay, so maklumat yang diberi ialah hasil tambah 4 sebutan pertama janjang itu. So maksudnya S4 ialah 85. Okay, dan kita juga ada 3 sebutan, 3 sebutan yang berturutan. Okay, so apa gunanya ni? Ini untuk kita cari X. Kita boleh cari X. Boleh cari X dengan tengok itu. Okay, so macam mana nak guna ini untuk cari X? So kita buat macam ni ya. Guna konsep nisbah sepunya. Nisbah sepunya A, kita boleh ambil ini bagi ini. X bagi 256. Okay. Kita guna sebutan belakang bagi dengan sebutan di depan. Kita sentiasa dapat A. So, 4096 bahagi X, kita pun dapat A juga. So, oleh sebab itu, kita boleh cari X. So, X di bawah ni pindah ke sini jadi darab, jadi X kuasa 2. Dan 256 di sini pindah ke situ dan darab. Kita dapat satu nombor yang besar. Okay. Kita guna kalkulator untuk kira ni. Dapat 104856. Dan sekarang kita nak cari X pula. Kita perlu puncakan dia. Nak puncakan ini, kita dapatlah 1024. Bila dapat ni, kita boleh cari A, nisbah sepunya kita. Okay, so saya susun semula. So 256 1024 4096. Ini bukan sebutan pertama yang 256 ni sebab dia ada titik di depan. Maksudnya ini sebahagian daripada sebutan di tengah-tengah. So nak cari A, 1024 bahagi 256. Kita bahagi, dapatlah 4. So itulah bahagian A ni. Nisbah sepunya sudah jawab. Sebutan pertamanya. Nak cari sebutan pertamanya, kita gunalah S4 ni. Sebab nanti kita boleh guna formula. So formula saya tulis di sini. Sn sama dengan An tolak 1, A tolak 1. Inilah rumus dia. Sn 85
A tak tahu, A 4, N 4 juga. N ini ya, inilah N. Okay. Tolak 1. Lepas tu bawah tu 4 tolak 1. Okay. So kita kirakan 4 kuasa 4 tolak 1. So kita ada 255 bagi 3. Kita nak cari A ni 85 darab 3 bagi 255, dapatlah 1. A sama dengan 1. So dapat 4 markah. Okay. So kita tengok ini bagi ya. Kita tengok B pula. Nilai N yang paling kecil supaya sebutan ke N melebihi 12,000. Okay, saya buat di sini. Sebutan ke N, maksudnya TN. Melebihi. Melebihi kita guna simbol ni 12,000. Okay, so ingat rumus dia. TN sama dengan A N tolak 1. Okay, so A 1, A 4, N tolak 1 lebih besar daripada 12,000. 4 N tolak 1 lebih besar daripada 12,000. Selesaikan ini, ketaksamaan ini, kita perlu guna logaritma. Okay, so kita letak log di sebelah kiri dan kanan. Selepas tu kuasa ni boleh pindah ke depan kalau kamu masih ingat. Log ni memang boleh buat macam tu. Lepas tu kita nak cari N. Bila nak cari N, ini kena pindah ke sebelah kanan dan bahagi. Tetapi kamu perlu sentiasa memeriksa nilai ini dulu. Pastikan dia positif. Log 4 memang positif. Okay. Kalau dia negatif kan, ini perlu tukar ke lebih kecil. Bahagi dengan negatif perlu tukar. So sekarang tak perlu tukar sebab log 4 nilainya positif. Bahagi dengan nilai positif tak berubah tanda dia. Okay, so kita ada log 12,000 bagi log 4. Okay, dapatlah 6.775. N lebih besar daripada 7.775. So, kalau lebih besar daripada nilai ini, maksudnya N yang paling kecil ialah 8. So, itulah jawapannya. Okay, so ini janjang. Janjang sudah siap. Okay, kita tengok lagi. Okay. Kalau macam ni, ini bukan penyelesaian masalah. So, kita tak tengok ni. Ini pun belum belajar lagi. Okay. Ini luar biasa sikit lah. Kita tengok ni. Okay. Kita tengok soalan 6A. Garis lurus Y sama dengan 30 menyentuh lengkung Fx sama dengan negatif X kuasa 2 pakai X tambah H pada 1 titik. So, mula-mula kita nak fahamkan soalan ni, kita tengok atau kita bayangkan graf dia. So, bila kita nampak negatif di depan ni, maksudnya graf dia bentuk muka masam. Macam ni. Dan bila kita diberi Y sama dengan 30 yang menyentuh pada satu titik, maksudnya garis itu perlu berada pada tempat yang atas sekali. Maksudnya pada titik maksimum. Dia menyentuh pada titik maksimum sahaja.
So itulah keadaan yang kita ada. Dan sekarang dia bagi K sama dengan 10. Dia bagi K sama dengan 10. Kalau dia bagi K sama dengan 10, kita masukkan 10 ke dalam fungsi kita. Dan kita ada fungsi macam ni. Kita sudah boleh nampak A, negatif 1. Okay, A ni, negatif 1. Okay, saya tuliskan apa yang kita ada. Fx sama dengan ni. Dan kita sudah tahu A, negatif 1. Kita pun sudah tahu B, 10. Kita masih belum tahu C kita H. Kita nak cari paksi simetri. Dia ada formula dia. Formula untuk cari paksi simetri ialah negatif B bahagi 2A. Negatif B bahagi 2A. Okay, so X sama dengan negatif B bahagi 2A. Perlu ingat rumus ini. Rumus ini sudah cukup untuk mencari paksi simetri yang dia nak kita cari. Okay. Nilai A dan B sudah cukup. So, X sama dengan negatif 10 bahagi 2 negatif 1. Okay. Dan kita ringkaskan ni, dapatlah X sama dengan 5. Dapatlah 5. Inilah persamaan paksi simetri. X sama dengan 5. So, untuk tujuan ulang kaji, paksi simetri ialah garis di sini. Garis tergaris ini sama dengan 5. Okay. So, kita teruskan lagi. Seterusnya, lakarkan graf fungsi itu. Lakarkan graf fungsi itu. Kita perlu cari H juga. H belum dicari lagi. Kita tengok graf di sini. Y sama dengan 30 yang melalui titik maksimum. Maksudnya, pada titik ni, X dia 5, Y dia 30. 5, 30. Kita boleh guna 5 dan 30 ni untuk cari H. Untuk cari H, 5 dan 30. Okay. So, kita gantikan 5 dan 30 ke dalam fungsi. Ke dalam fungsi kita, maksudnya ke sini. Okay. So, Fx kita 30. X kita 5. 5 kuasa 2. 10, 5. Tambah dengan H. 30. Negatif 25. Tambah 50. Tambah H. Dapatlah 25. Tambah H. H sama dengan 5. Dapatlah H. Bila dapat H, fungsi kita sudah lengkap. Kita sudah tahu negatif X kuasa 2 tambah 10X tambah 5. Bila kita nak lakarkan graf ni, kita cuba tekan kalkulator dulu. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator nak cari punca dia. Nak cari punca. Tengok punca dia nilai apa dulu. Okay, so saya tekan kalkulator. Tengok punca dulu. A negatif 1, B 10, C 5. Okey, saya tekan kalkulator. Tahu punca saya 5 tolak ini. Punca 30. Dan satu lagi 5 tambah punca 30. Saya tahu ini 10.5. Yang ini negatif 0.744. Okay. So, perlu tunjuk jalan kerja ke tak perlu tunjuk. Kalau saya tengok markah di sini okay. Kalau saya tengok markah 5 markah, so saya boleh cadangkan supaya kita tak perlu tunjuk jalan kerja sebab dia tak bagi banyak markah. Mungkin kalau fikir 5 markah tak banyak ke?
kamu perlu faham bahawa sini sudah ada sedikit jalan kerja untuk cari X ni. Mungkin sini sudah ada 1 markah. Sini cari H ni mungkin 1 atau 2 markah. Okay, so sudah ada sekurang-kurangnya 2 markah. Nah, langkah paling banyak pun 3 markah saja. 3 markah tak perlu tunjuklah banyak maklumat. Contohnya tak perlu tunjuk ni. Nak tunjuk ni nanti kena guna rumus kuadratik, nak guna ini. Maka dia rasa-rasanya tak cukup lah untuk buat begitu banyak. Okay, so ini tak perlu tunjuk. Guna kalkulator, tengok nilai dia. Okay, tak perlu tunjuk pemeriksa. Ini tak perlu tunjuk untuk pemeriksa. Kita tengok dan kita gunakan maklumat ini. Macam mana nak guna? Okay, macam ni ya. Kita lukis paksi fx di sini. Okay, lepas tu ini negatif, ini 10 lah. So lebih kurang di sini lah. Di sini buka masam macam ni. So kalau kita tak tunjuk jalan kerja untuk cari X dia, maksudnya kita tak perlu label ni. Ini pun tak perlu label. Kita walaupun kita tekan kalkulator, nak label pun boleh, tak label pun tak apalah maksudnya. Kalau kamu nak label tak salah pun. Nak label ni negatif 0.477 ini boleh label 10.5 kalau kamu nak, tapi saya rasa tak perlulah sebab tak cukup markah ni. Okay, saya tunjuk angka yang penting lah. Pintasan ni label 5. Bayangkan X sama dengan 0, Y 5. Okay, ini pun perlu label. Ini titik maksimum dia 5.30. Macam itulah. Okay, so kalau kamu nak pastikan sama ada ini ada markah atau tak ada, senang saja. Kita boleh tengok skema pemarkahan. Okay, so saya tengok dulu skema pemarkahan. Okay, so kita tengok ini soalan ke-6. So soalan ke-6 kita tengok di sini. Soalan ke-6. Dia buat penyempurnaan kuasa 2. Itu salah satu cara lah. Saya guna X sama dengan negatif B bahagi 2A. Itu cara yang lain lah. Okay, so boleh dikatakan itu cara terkini lah, okay, untuk cari pintasan, untuk cari persamaan paksi simetri ya. Ini pun dapat 1 markah, ini 1 markah, maksimum 1 markah. Pintasan X dia tak ada markah diberi ya. Tengok dulu bahagian B. 5.30. P1. Dia sudah faktorkan. Dia faktorkan 5. Faktorkan 1/3. 1
1/3 ni tengok dari mana dia dapat ni ya. Okay, kita tengok. Oh, itu bahagian B. Okay, bahagian B ya. Okay, so dari bahagian A tu kita agak jelas awasan X tidak ditunjuk langsung. Okay, so tak perlu tak ada markah. Okay, so kita sudah selesai bahagian A. Kita tengok B pula. Bahagian B, fungsi kuadratik ini boleh diungkapkan dalam bentuk ini. Dengan A, P dan Q ialah pemalah dan P lebih besar daripada Q, cari nilai A, P dan Q. Maksudnya kita perlu buat pemfaktoran. Nak buat pemfaktoran, okay, so kita tengok. Untuk ini, okay, saya salin dulu. Fx sama dengan negatif 3 X tolak 1/3 kuasa 2 tambah 4/3. Dia nak kita buat dalam bentuk ni ya. Tukar ke A, X tolak P, X tolak Q. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah kita perlu kembangkan dia dan lepas tu kita buat pemfaktoran. Okay, negatif 3. Nak kembangkan ni guna 2 kurungan atau kembang secara terus. X kuasa 2 tolak 2/3 X tambah 1/9 tambah 4/3. Kembangkan negatif 3. Okay, so kembangkan negatif 3. Negatif 3 X kuasa 2 tambah 2X tolak 1/3 tambah 4/3. Dan kita teruskan di sini sama dengan negatif 3 X kuasa 2 tambah 2X tambah ini jadi 3/3 jadilah 1. Okay, so kita sudah ringkaskan dia dan sekarang nak buat dalam bentuk ni kita perlu faktorkan negatif 3 X kuasa 2 tambah 2, okay, tolak 2 tolak 2/3 X tolak 1/3. Dan sekarang kita nak faktorkan kuadratik ini. Nak faktorkan kuadratik ini, kalau kita guna kalkulator pun boleh. Okay, tekan saja. Kalau tak guna kalkulator, buat macam ni lah. Secara manual, kita buat macam ni. Apa darab apa sama dengan ni, negatif 1/3. Okay, so nak dapat negatif 1/3, kita guna 1 negatif per 3 atau negatif 1 positif 1/3. Darab dapat ni. Pada masa yang sama saya darab silang negatif X. Ini darab ini 1/3 X. Dan saya tambahkan kedua-dua hasil darab ni. Kamu mesti dapat balik ni. So tolak X tambah ni negatif 2/3 X. Sudah dapat. Maksudnya kita dapat memfaktorkan kuadratik ni. Kalau tak mau guna cara ni, tak faham sangat cara ni, gunalah kalkulator. Sekarang kita baca jawapan dengan cara ni ya. Faktor pertama X tolak 1. Faktor kedua X tambah 1/3. So, ada 2 faktor. So, X tolak 1, X tambah 1/3. So dapatlah inilah cara kita faktorkan dan kita nak cari A, P dan Q. Kita tuliskan. Ingat P lebih besar daripada Q. Okay, so P dan Q ni tak termasuk negatif. Kita kena tengok dengan cara ni. Negatif 3 X tolak 1 X tolak negatif 1/3. Saya kena sengaja wujudkan negatif di sini supaya
Selepas negatif tu, nilai P dan Q. P ialah nilai yang besar. Ini lebih besar. 1 lebih besar, ini negatif lebih kecil. Ini Q, ini A. Okey, so kita tuliskan jawapan. A sama dengan negatif 3, P sama dengan 1, Q sama dengan negatif 1/3. Dapatlah jawapan dia. Okey, so ini sudah selesai. Kita tengok dulu penyelesaian masalah lagi. Kalau saya tengok ini bukan penyelesaian masalah, agak terus. Okey, tengok bahagian B pula. Bahagian B ni, ini hukum linear. Hukum linear, okey, hukum linear tak perlulah. Ini agak terus soalan dia. Okey, ini tak perlu. Ini tak perlu. Okey, kita tengok ini pula. Nah, ini penyelesaian masalah. Okey, untuk soalan ni kita tengok. Raja menunjukkan pelan pandangan rumah Encik John O dan 5 bangunan ABCDE. ABCDE. Okey. Yang terletak pada satah yang sama. Satah yang sama. Contohnya pada permukaan yang sama lah. So, bangunan D terletak 600 meter dari rumah John O. Ini rumah John lah. Okay, 600 meter. Okey, saya label dulu. Sini sampai sini 600 meter. Dan bangunan E terletak 900 meter dari rumah John O pada arah OD. Bangunan E ya. 900 sini sampai sini. Sampai sini ya, 900 meter. So, maksudnya di sini 300 meter. 300 meter. Ya, kita teruskan. Sampai sini. Bangunan A terletak 450 meter dari rumah John O. 450. Okey, inilah dia. 450 meter. Okey. Dan bangunan B terletak 900 dari bangunan A. Dari bangunan A ya. Sini sampai sini 900 meter. Bangunan D, C dan B terletak pada satu garis lurus dengan keadaan jarak bangunan B dari bangunan C dengan jarak B dari bangunan C, BC lah, adalah 5 kali jarak bangunan C dari bangunan D. 5 kali. So, ini 5 kali. Ini katakan ini tak tahu, X. Ini 5 kali, 5X. Labelkan dulu 5 kali ya. Kalau tak mahu X, 5X boleh guna nisbah. 1 nisbah kepada 5. Boleh juga. So, kita tengok A. Dengan menggunakan vektor U untuk, ini bab vektor lah. Okay, so dengan menggunakan vektor U untuk mewakili 100 meter dalam arah OE. Arah OE, arah ni ya. Okay, so 100 meter. Kalau 100 meter maksudnya 100 meter maksudnya sini sampai sini, sini sampai sini
600 meter kan, 6U lah. 6U. 6U. Sebab 1U ialah 100 meter. So ini 6U lah, 600 meter. Dan V mewakili 150 dalam arah OB. OB ya. 150. Kalau 150 maksudnya sini sampai sini. Ini 3 kali ya. 3V. Ini 3 kali dari 150 kan. 150 kali 3 ialah 450 lah. So ini 3V. Okay, so ini pun kita boleh cari. Sini sampai sini 300 kan. 300 maksudnya setengah daripada ni ya, 3U. Ini pun kita boleh cari. Ini 900 bagi 150 dapatlah 6V. 6V. Okay. So ungkapkan dalam sebutan U dan V dB. Nak cari dB ya. dB. Okay, dB ni kita buat macam ni ya. Dia beri banyak maklumat pada mulanya. Tetapi yang penting ialah vektor dia. Sekarang sudah dapat vektor, sudah senang. dB. Nak cari dB, kita tunjuk pemeriksa dulu. dB ialah sini ke sini. Nak carinya, kita tak boleh guna jalan ni, tapi sebab sini tak ada vektor. So, kita perlu buat satu pusingan besar. D ke O, O ke B. D ke O. Ini tunjuklah jalan kerja. Kita nak guna jalan mana. D ke O, O ke B. DO ni terbalik. So, ini kena jadi negatif. Negatif 6U. OB ni 3V, 6V, 9V. Ini 9V ya. V ni 9. Negatif 6U tambah 9V. Okay, bahagian 2. Nak cari OC pula. Okay, tengok gambar aja dulu. OC. OC ya. Okay, nak cari OC ni. Tak ada vektor di sini. Tak ada vektor di sini. Kita boleh buat satu pusingan besar. OD, DC. Tunjuk pemeriksa. OD, DC. So, OD ni 6U. 6U. DC ni. So, DC ni kamu fikir macam ni ya. Sini ada 6 bahagian. 6 bahagian. 6 bahagian. DC mengambil 1 bahagian daripada 6 bahagian. 1 daripada jumlahnya 6. Kita panggil ni 1/6. 1/6 daripada garis penuh ni dB. Daripada dB. 1/6 dB. Kena guna nisbah untuk fikirkan 1/6 dB. Selepas tu dB ni guna ni. Ini masukkan ke sini. Negatif 6U tambah 9V. Kembangkan. Ini darab masuk jadi negatif U. Ini darab ni jadi 3/2. 5U tambah 3/2V. Dapatlah OC. Okay. Cari bahagian 3 pula. Nak cari EC. 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 E bagi ke C. EC ya. Okay. EC ni kena jalan, tak boleh jalan terus lah. Tak ada vektor di sini. E ke D, D ke C. E ke D tambah D ke C. So, E ke D ni terbalik. Terbalik perlu tukar tanda. Negatif 3U. D ke C ni
Sudah dapat. DC dekat sini. Saya bulatkan. DC ni, DC lah ni, DC lah ni. Lepas kita kembang DC di sini ya. Itulah DC. So kita guna sebagai DC. Okay, saya masukkan nilai dia. Negatif U tambah 3/2 V. Dapatlah negatif 4U tambah 3/2 V. So, sudah siap. Itu bahagian A. Tengok apa lagi di belakang. Kerajaan merancang membina LRT lulus yang akan melalui bangunan E ke bangunan A. E ke A. Tengok gambar aja dulu. E ke A. LRT terus. Dari sini pergi ke sini. Okay. Lepas tu tentukan sama ada LRT itu akan melalui bangunan C jika LRT ialah satu garis lurus atau sebaliknya. Buktikan jawapan anda secara matematik. So, kamu tak boleh buat pembaris, guna pembaris, lukis satu garis ke sini, cakap, oh ya, boleh melalui C. Sebab pembaris tunjukkan. Tak boleh ya. Kita kena tunjukkan dengan pengiraan. Jangan cakap dari pembaris saya tertunjuklah garis lurus saya ni boleh melalui C, kosong markah. So tak boleh guna cara tu. Nak guna cara matematik. Kalau ECA ni garis lurus, ECA ni garis lurus, ECA. Kalau ECA terletak pada garis lurus, rumus dia macam ni ya. Kita boleh guna mana-mana dua huruf untuk membentuk satu vektor dan kita boleh guna lagi mana-mana dua huruf untuk membentuk satu lagi vektor. Nak guna yang mana ikut soalan sebelum ni. Sebelum ni kita sudah cari EC. EC mesti digunakan. Ini E dan C kan. EA tak ada. CA tengok ada tak. CA pun tak ada. CA tak ada. EA pun tak ada. Kita hanya EC saja. EC mesti diguna. EC saya salingkan dulu. EC ialah negatif 4U tambah 3/2V. Itulah EC dari bahagian sebelum ni. Sekarang kita perlu tengok nak cari EA ke atau nak cari CA. Okey, tengok gambar aja dulu. Nak cari EA pun senang saja. Ini ke sini. Carilah EA. Okey. So, cari EA So EA. Okey, kecilkan. Tengok gambar aja. EA ialah mungkin kecil sangat. EA untuk sementara waktu saja. EA ialah EO tambah OA. Okey, EO ialah negatif. Kita tengok dari E terus ke O, negatif 9U tambah 3W. Negatif 9U tambah 3W. Okey. Besarkan semula. Dapatlah EA. So yang penting ialah kita perlu dapatkan dua vektor untuk dua huruf dari sini ya, dari 3 huruf. Kita sudah ada dapat dua vektor. Vektor pertama EC, vektor kedua EA. Rumus apa? Rumusnya macam ni ya. Rumus dia
Rumus untuk tunjukkan garis lurus ialah EC. Kamu boleh guna EC dulu ke atau EA dulu, suka hati kamu. Sama dengan satu pemalar, katakan lambda, darab dengan EA. Nah, inilah rumus untuk menunjukkan dia satu garis. Nah, rumus ini. Macam mana nak guna rumus ni? Kamu perlu tunjukkan lambda kita dapat pemalar. Pemalar maksudnya satu nilai tetap. Okay, so saya guna rumus ni, tengok macam mana. EC sama dengan lambda EA. EC sudah dapat, ganti ke sebelah kiri. Sama dengan lambda EA sudah dapat juga. Negatif 3U, negatif 9U tambah 3W. Okay. Darabkan negatif 9 lambda U tambah 3 lambda W. Sebelah kiri ini. Dan kita buat perbandingan. Ini perkali di depan vektor U sama dengan ini. Ini pun perkali di depan vektor U. Ini sama dengan ini. Dan perkali untuk vektor V ini sama dengan perkali vektor V ini. So, ini sama dengan ini. Okay, so sekarang kita bandingkan. Negatif 4 sama dengan negatif 9 lambda. Dapatlah lambda 4/9. Kita buat kali kedua untuk menunjukkan nilai lambda kita sama. Sama maksudnya dia pemalar. So, dapat 3/2, 3 lambda. So, lambda kita 1/2. Dari sini, kita dapati lambda kita bukan pemalar. Kalau bukan pemalar, bukan garis lurus. So, lambda bukan pemalar. Kalau lambda bukan pemalar, maksudnya E, C, A tidak terletak pada satu garis lurus. So itulah dia.